Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam pelajaran fiqh tahun 3 bersama dengan Ustazah Surip. Apa kabar anak-anak murid Ustazah? Ustazah doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan ceria-ceria selalu. Baiklah, hari ini kita masih dalam pelajaran fiqh sambungan minggu lepas dengan tajuk yang sama, yaitu najis. Sebelum itu, murid diminta membuka buku teks muka surat 4 hingga 9. Baik, 1.2.2 najis mutawassithah, yakni sederhana. Apakah najis mutawassithah, Ustazah? Najis mutawassithah ialah najis pertengahan seperti muntah, bangkai, nanah dan sebagainya. Murid-murid tahu kan apa dia muntah? Bangkai. Bangkai itu bangkai apa? Bangkai burung kah, cicak kah, atau kucing. Itu namanya bangkai. Nanah dan sebagainya. Saya harap murid-murid tahu apa dia najis mutawassithah itu tadi. Kemudian najis mutawassithah itu terbagi kepada dua bahagian. Pertama, najis ukmiyah. Najis ukmiyah ini artinya ialah tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Najis ukmiyah ialah najis dari segi hukumnya saja. Sedangkan dari segi penglihatannya sudah tidak kelihatan lagi. Seperti air kencing yang sudah kering. Air kencing yang sudah kering. Tercium baunya sahaja. Tercium bau sahaja. Sedangkan benda itu tidak kelihatan lagi. Cara menyucikannya ialah dengan menuangkan air ke atasnya. Air apalah, air paip kah, air sungai kah, air laut kah, semuanya boleh. Yang penting ialah air. Jadi kita tuangkan air ke atasnya sehingga air itu mengalir dan menghilangkan bau dan warnanya. Warnanya. Gunakan sabun kah ataupun pewangi pun boleh. Yang penting najis itu bersih, tidak kelihatan dan hilang baunya. Baik, yang kedua pula ialah najis ainiyah. Najis ainiyah ialah najis yang jelas. Yang jelas tu maksudnya yang nampak, yang terlihat. Ialah najis yang masih ada warna. Warna tu nampak apa-apa warna lah najis tersebut. Baunya ada dan rasanya pun ada. Jadi itu najis yang jelas. Cara menyucikannya ialah menghilangkan warna, bau dan rasanya. Tetapi jika masih belum hilang warnanya juga seperti darah kering di baju, hukumnya sah suci. Kalau solat boleh, hukumnya sah. Hukum solat tidak batal. Maksudnya boleh solat walaupun ada darah yang kering di baju kita. Itu yang najis ainiyah. Najis yang jelas, yang nampak. Paham murid-murid? Saya harap murid semua paham ya tentang najis ainiyah dan najis ukmiyah itu tadi. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Maksudnya, sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan bertenung nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji
dari perbuatan syaitan. Baik, kita beralih pula kepada 1.2.3 najis mughalazah, yakni najis berat. Apakah najis mughalazah, Ustaz? Najis mughalazah ialah anjing, babi dan keturunan kedua-duanya atau salah satu daripadanya, termasuklah air liur, daging, bulu, kulit dan sebagainya. Baik, maksud anjing dan babi keturunan kedua-duanya ialah anak-anak cucu anjing dan babi tersebut, atau salah satu, maksudnya salah satu daripadanya termasuklah air liur. Maksudnya anjing itu air liurnya najis juga, dagingnya sama juga, bulu, kulit dan sebagainya. Itu adalah semuanya najis mughalazah. Jadi apabila ada najis-najis tersebut terkena dengan baju kita, kulit kita, semuanya najis. Sabda Rasulullah SAW, tuhuru inna ahadikum iza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ula hunna bitturab. Riwayat Muslim. Maksudnya, cara menyucikan bekas apabila dijilat oleh anjing, hendaklah ia menyucikannya sebanyak 7 kali. Yang pertama, hendaklah dengan tanah, yakni air yang dicampur dengan tanah. Maksudnya di sini ialah sekali dengan air tanah, 6 kali dengan air bersih. Air bersih itu apa? Air paip kah? Air telaga kah? Air perigi kah? Air embun kah? Air sungai? Air apa-apa saja. Yang penting sekali bercampur dengan tanah, 6 kali dengan air yang bersih. Baik, kita beralih pula kepada 1.3 cara menyucikan najis. 1.3.1 najis mukhafafah. Najis mukhafafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja. Pertama, hilangkan najis. Kedua, renjiskan air mutlak pada tempat yang terkena najis. Ketiga, lapkan dengan kain yang bersih. Seperti contoh, nampak kan semua murid contoh muka surat 9. Jadi itu ialah cara menyucikan semua ketiga-tiga jenis najis tersebut. Baiklah murid-murid, Ustazah harap dapatlah murid-murid mendengar dengan jelas apa yang Ustazah baca dan sedikit penerangan tentang jenis-jenis najis. Ustazah harap murid-murid boleh membaca dan ulang kaji apa yang Ustazah baca dan terangkan itu tadi dengan bimbingan dan pemantauan ibu bapa. Baik, setakat ini saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada hari yang seterusnya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.